Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Suara saya jelas tak? Jelas, sir. Jelas, sir. Okay, thank you. Okay, terima kasih 13 orang yang datang tepat pada masanya untuk tutorial CMT 3222 Digital Illustration. So, hari ini kita akan tengok satu topik yang dalam graphic design ni dia baru lagi. Mungkin dalam setahun, mungkin tak sampai setahun lagi. Baru dikenali oleh komuniti grafik, iaitu Generative AI. So kalau kita tengok, saya tak pasti Adobe Illustrator 2024 ke bawah ni ada ke tak. Tapi saya rasa ada ke? Ada kot, cuba korang tengok. So kalau yang tak ada, you guys boleh subscribe kepada Adobe Photoshop 2024, CC 2024 yang korang boleh dapat license daripada Shopee lah. Okay. Okay, so macam mana nak guna generative AI ni simple je. Dia basically kita buat prompting. Prompting ialah kita buat ayat. Okay, sini saya prepare beberapa image lah untuk kita tengok. So for example, kita ambil satu gambar yang saya dah siap download ni. Okay, for example gambar ni, kita boleh ambil gambar ni untuk generate something. Okay, contoh kan. Contoh, okay. Nak dapat prompting punya ni, korang pergi ke properties. Okay, pergi ke properties. Okay, kat sini dia ada satu tab untuk, korang kena buat selection dulu. Okay, so selection korang boleh buat dengan mana-mana selection tool lah. Contohnya quick lasso tool ni. Contohnya saya nak create muka The Rock ni dengan janggut kan. So saya boleh lorek area janggut dia ni. Okay. Saya boleh deselect kawasan mulut. Kalau saya tak nak tukar kawasan mulut ni boleh juga. Okay. Sebab nanti dia akan generate the whole thing termasuk mulut. Okay. So mulut ni pun dia akan generate juga. So kalau kita buat macam ni, and then kita generate fill, contohnya kita nak letak beard. B-A-R-D. Okay, beard. So kita generate. Okay. Beard ni, dia boleh generate kat sini. You guys boleh tengok. Dekat properties punya panel tepi ni, kita akan ada a few variation lah. Saya tutup ni. Okay, a few variation yang kita boleh select. Cumanya, normally mulut dia pun akan ter-adjust juga sebab dia termasuk dalam area yang kita select. Okay. Kalau kita nak select generate lagi, kita boleh generate macam-macam lagi lah. Kita boleh tekan lagi generate. Dia actually, dia keluarkan satu lagi layer. Okay, dekat sini, kalau korang tengok, ni layer dia kan. Layer ni dia layer masking. Dia generative AI punya image. So, korang ada layer dia macam ni lah. Okay. Well, kita boleh turn on, turn off. Dan kita juga boleh lorek satu benda baru. Contohnya, kita nak buat rambut. Okay, kita boleh buat rambut. Cumanya, kadang-kadang dia still dalam peringkat beta version. Jadi, dia tak accurate lagi lah sometimes. Okay. So, let's say kita generate long hair. Okay. Generating speech ni dia tak bergantung kepada grafik komputer kita sangat. Kan sih dia tak accurate kan. So kita tak dapat long hair. So kalau kita tengok ni pun dia tak accurate. Okay. So somehow dia masih belajar lagi lah AI ni. Okay. But kita boleh try lagi. Kita boleh extract beratus-ratus generative AI. Dan mungkin korang akan jumpa satu result yang bagus lah. Okay. Tapi kalau orang ni macam ada rambut, dia boleh kot generate. Okay. Kita boleh juga create macam-macam lah. Apa yang korang imagine, korang boleh create. Contohnya lah, saya nak create sunglass. So, saya boleh ambil ni. Okay, saya boleh sunglass.
prompting dalam English lah. Okay. So far prompting dalam English, tak available lagi lah prompting dalam bahasa Melayu. Okay. Okay, so kita boleh buat sunglass. Cuma tengok dia ada sikit inaccuracy kat sini. Okay, mungkin korang kena betulkan selection dan kita boleh tengok lah ada beberapa selection yang korang nak. Okay. So mungkin selection yang saya buat tadi tak tepat. Korang kena buat lagi lah. Kena buat selection dengan lebih accurate. Contohnya, ni bahagian mata ni kan. So masuk kat tepi telinga macam ni. Okay, so that dia lebih accurate. Selection ni lebih accurate lah. Okay. Dan jangan sengit. So once dia ada tu, baru kita klik generate. Okay. But this is try and error punya activities. Nanti you guys kena try and error lah. Okay, banyak features yang AI ni boleh buat. Okay, contoh kan, kalau saya ambil satu image, sekejap, kat download ni. Okay, let's say saya ambil gambar yang saya dah download ni, gambar desert ni. So, kita ambil, kita drag dia dalam bentuk web. Cuba, tak boleh buka dalam Photoshop, so saya terpaksa ambil screenshot lah. Ambil screenshot sebab dia dalam format web. Okay, so saya dah ambil screenshot. Kita buka screenshot kita, tunggu kejap. Okay, right click open with Photoshop. Okay, kat sini kita boleh generate macam-macam. Contohnya lah, contoh saya nak generate yang biasalah ada dekat ni. Okay, kita guna lasso tool. Kita guna lasso tool, kita boleh generate for example, kita boleh generate coconut tree. Okay, contoh saya buat coconut tree. So saya klik enter, dia boleh generate lah. Okay, so coconut tree ni variation dia korang boleh pilih macam mana variation yang korang nak. Okay, kalau kita tengok ni mungkin tak cantik sikit. Okay, dia punya batang, so saya adjust dia punya selection balik lah. Mungkin selection ni tak cantik, so kita buat selection yang lebih firm lah. Kalau boleh selection tu jangan terlalu jaggy sangat, sebab dia akan effect kita punya AI. Okay, so contohnya macam ni. Okay, so kita ambil okay, kat sini kita boleh generate macam-macam. Sama ada kita nak inverse selection, kita nak select yang kat luar dia. Okay, dalam case ni kita tak gunalah. Okay, and then kita boleh type something lah, coconut tree contoh. Kita mungkin banyak masa menunggu daripada masa belajar. Sebab nak tunggu dia punya generative AI ni untuk working. Okay, so see dia punya result tak berapa cantik. So korang kena cari dan kena keep generating lah coconut tree yang cantik. Sebab dia beta version dan dia masih belajar. Okay, so kalau kita create pun dia akan generate something yang lebih lagi lah. Sometimes mungkin disebabkan selection kita tu tak berapa bentuk pokok, jadi dia fail untuk jadikan dia nampak macam pokok lah. Okay, boleh jadi juga sebab macam tu kan. Okay, contoh kan, sebab bentuk tadi tak macam pokok, so kita create satu lagi yang agak macam pokok sikit. Sorry, kita create saya create jauh sikit lah sini ke. Okay, lasso tool. Kita kasih dia bentuk macam pokok sikit. Okay, so kita generate fill coconut tree. Kadang-kadang ejaan juga kena sama. Kadang-kadang satu huruf hilang pun dia tak generate dengan baik lah. Okay. Well, Photoshop announce version ni masih beta lagi. Means dia masih belajar lah antara Okay, so coconut tree kita boleh create something like this lah. Okay, kita boleh juga ada variation lain yang kita nak. Contohnya macam ni saya ambil. Okay, so dia boleh create lah coconut tree. Okay, kita juga boleh create macam-macam lagi. Antaranya kita boleh create contohlah saya nak create satu kolam kat sini. Okay, bentuk macam kolam. And then kita boleh generate. Kita type water pool with reflection. Contoh. Okay,
Dan korang juga kena main dengan bahasa jugalah. Mungkin kena tukar bahasa tu, generate something else yang lebih difahami oleh AI lah. Contohnya water with reflection ke, ataupun reflection pool with blue water ke. Okay, kena play around with the words. Okay, so Photoshop boleh createkan kita something like that. Dan kita tengok ada lagi tak variation yang cantik. Okay, let's say kita puas hati dengan yang ini, kita boleh klik this image, kita boleh tekan generate lagi. Okay, so dia boleh generate lagi lah daripada image yang kita klik tu. And then, dan korang boleh buat macam-macam lagi. Antaranya korang boleh extend ke tepi. Okay, contoh saya tunjuk nanti. Okay, ni version yang daripada yang tadi lah. Okay, so kita tengoklah font mana yang agak okay. See, kita tengok dia boleh generate juga kawasan kereta tepi ni kan. Okay, rekah ni. And then let's say saya nak generate saya nak generate sky. For example, kita ambil lasso tool ni, kita generate sky. Saya hide semua ni dulu, kita nak ambil yang sky punya. So kita ambil lasso tool, klik background. Okay, now kita start select the sky. Okay. So kalau boleh tak ada tempat yang tertinggal lah. Okay. Okay, so sky dah select. And then kita boleh generate field. Contohnya kita nak buat epic sky ke. Kenapa saya hide pokok tadi? Sebab sometimes dia akan detect pokok tu. Dan pokok tu akan jadi hilang ataupun dia overlay dengan image tu. Okay. Jadi bila kita hide pokok tu, dia akan fokus kepada background ni lah. Okay. Okay, so sky boleh jadi macam ni. Okay, ada variation lain macam ni. Okay. Dan sebagainya lah. Okay. So kita boleh generate something else. Okay. So bila kita enable, okay, see, pokok ada jadi macam ni. Okay. Tadi kalau saya generate, sebab pokok ni daripada background kan. Jadi kita kena buat lain lah pokok ni. Okay. Jadi kita settle down background dulu tadi. So in this case, saya delete pokok ni. Saya boleh create benda baru lah. Okay. Contohnya lah, ikutlah saya nak create something. Contohnya saya nak kat sini, saya nak create house. Okay. For example, a sand castle ke. Ejaan, make sure betul sand castle, generate. Dan tak adalah reflection ni. Korang kena buat balik lah reflection ni. Kalau tak, dia tak nampak lah pokok ni. Okay. So yang ini pun kita boleh betul buat pembetulan. So make sure kalau kita buat generative AI ni, kita consider semua faktor. Okay. Sand castle sih tak cantik. Biasalah tak cantik. Okay. So ni agak cantik kan macam ni. Okay. So sand castle ni korang nampak. Okay. Very, very cool. Dan kita boleh generate beratus-ratus lagi kalau kita nak. Okay. Kita boleh generate beratus-ratus AI kalau kita nak. Okay. AI juga boleh extend background kita ni daripada kiri ke kanan. Okay. Contoh kan, saya nak ambil background ni. Saya ambil crop tool. And then saya extend objek ni ke sini. Extend sikit. Extend objek ni ke sini. Extend mungkin ke atas sikit sebab kita nak extend dia kan. Okay. Okay. And then saya ambil selection tool. Saya ambil rectangle ni for example sebab ni bentuk rectangle senang nak select. Saya select everything kat sini. Okay. And then saya select inverse. Okay. Select inverse. Maknanya select dekat luar lah. Sorry. Select inverse. Ni select inverse. Tadi saya delete background. Undo. Saya undo. Okay. Control Shift Z. Okay. Now kita ambil this one. Ambil semua objek ni. Okay. And then kita select inverse. Invert selection. Okay. And then kita generate field. Jangan klik apa-apa. Biar AI yang buat kerja. Kita klik generate. So dia akan extend kita punya gambar tu ke kiri ke kanan. So kalau korang ada gambar yang tak cantik dia punya composition, nak betulkan, korang boleh extend gambar korang tu supaya menepati rule of third ke, and so on lah. Okay. So kita tunggu kejap. Dia akan extend dekat kawasan yang kita generate field tu. See? Dan kita boleh pilih variation yang ada kat sini. Ada 3 variation ni. So kita boleh pilih. Okay. Nah kalau kita tak puas hati, kita boleh generate lagi sampai kita puas hati. Okay. So kita boleh generate sampai kita puas hati. Dan well, itu agak cantik lah.
Okay. Saya juga boleh create apa-apa yang ada kat sini. Contohnya saya nak create airplane kat sini ataupun atas ni ada cloud. So kita boleh create cloud and so on and so forth. Okay. Cuma sekiranya korang create objek yang ada copyright, contohnya macam gambar artis, okay, AI macam tak boleh recognize sangat. Ataupun gambar karakter macam Spider-Man, macam brand kereta macam Proton ke Myvi ke, dia tak boleh nak detect. Okay. So dia masih belajar dan biasalah version beta ni dia akan perlu diimprovise lah daripada masa ke semasa. Cuma kena ingat bila kita create generate tu, dia akan generate sekali dengan background tuan. So background dia tak transparent. So kalau saya ambil objek ni, saya drag, dia akan keluar sekali dengan background langit tu. Okay. So be very careful on that. Okay. Dan biasanya kita generate, kita tak alih ke mana-mana lah dalam Photoshop ni. Okay. Lepas tu banyak lagi cara AI ni boleh guna. Antaranya guys, kalau saya ada The Rock ni kan, The Rock ni, kita ambil, kita delete layer, sorry, tekan pula. Okay, kita ambil The Rock ni, and then kita right click, kita ambil Object Selection Tool, dekat Magic Tool ni, Object Selection Tool, and then kita select background, lepas tu kita select The Rock ni lah. Okay, klik, dia automatically detect The Rock ni. Okay, lepas tu kita ambil The Rock ni, masuk ke scene kita, ambil Move Tool, drag dia masuk ke scene kita. So kita akan dapati The Rock ni akan keluar macam ni lah. Okay. So awan tu kat belakang tu, so awak drag image The Rock ni supaya dia letak berada paling depan lah. Okay. So The Rock ni ada kat sini. Lepas tu kita nak generate dia punya the whole badan kan, the whole body. So cara dia, korang klik enter dulu, masukkan image tu, ambil lasso tool again. Kita generate tempat yang tak ada ni kan. See, tempat yang tak ada ni, kita generate. Kita nak buat dia full body. Okay, let's say kita ambil daripada sini, kita ambil macam tu straight. Oh lama, silap. Saya tak ada mouse ni, sorry. Saya guna trackpad, dia agak susah sikit. Drag. Okay, so dia ada sampai situ kan. Okay, contohnya sampai situ kan. Okay, selection saya, kalau saya tak puas hati dengan selection saya guna object quick selection tool. And then saya ambil selection yang tak masuk ni, saya termasukkan. Okay. Okay, so kita dah ada macam ni. Kita generate fill. Kita just tekan generate je. Dia akan fix apa-apa yang ada kat situ. Dia akan fix. Contohnya body orang tu tak ada kan. So dia akan masukkan lah body tu. Okay. Dan kita ada banyak version body. Kita boleh select. Beratus-ratus version body kita boleh ambil. Okay, kalau macam ni mungkin sebab dia selection tak betul. So awak kena select balik lah. Tak cantik kan selection tu. Okay. So kita boleh create something like that. Okay. So macam-macam selection. Okay, let's say okay, kita nampak objek ni macam tak cantik ni kan, belakang ni kan, tak cantik kan. Kita boleh fix dia guna generative art juga. Ambil lasso tool. Okay, kita ambil area yang tak cantik ni, kita highlight dia. Okay, just click generate. Generate fill, click generate. So dia akan cuba, AI akan cuba fixkan area yang tak nampak cantik tu. Sama macam tangan-tangan ni, semua ni korang boleh buat ni. Okay, AI akan cuba cantikkan tempat yang tak nampak tak cantik tu. See? Nampak lebih realistik kan. Ni pun korang boleh fix semua. Buat satu-satu. Okay, contohnya kan macam area tepi ni. Area tepi nampak macam agak sharp dan tak blend in kan. Why not kita drag dia macam ni. Kita drag dia. Okay, tutup dia. And then kita generate fill. Klik je generate. Okay, klik je generate. So AI akan betulkan area yang nampak macam cutting edges tak cantik dengan dia akan betulkan. Okay. Okay. Nampak lagi natural. Okay.
Same goes with kalau korang cut objek ni rasa macam ada nampak macam tak cantik sikit kan. Contohnya macam ni kan. Ni nampak tak cantik sikit ni. Kita boleh je ambil lasso tool, highlight kawasan yang tak cantik tu, and then kita generate fill, klik generate. So AI akan fixkan everything. Okay. Sama macam kalau ada orang berjalan kat belakang, korang nak remove orang tu, korang boleh remove dia guna teknik tadi. Okay. See, dia lebih nampak blend in kan. Nampak lebih, tak ada nampak macam cut sangat. Okay. So let's say contohlah kalau ada tak gambar yang sesuai saya nak tunjuk You guys faham tak ni? Ke tak faham? Ke blur? Hello, ada orang tak ni? Faham, sir. Okey. Contoh kan. Faham, ada. Okey. Ni saya buka dalam Photoshop. Contoh ada objek yang kita tak nak. Contoh macam water fire hydrant ni kan. So kita tak nak. Kita boleh ambil lasso tool, kita highlight dia. Okay. And then kita generate fill. Just click generate. Okay. So dia akan fixkan lah area. Sama ada dia buangkan ataupun dia ganti dengan something else. You guys kena try. Okay. So senang. Daripada kita select satu-satu nak buat. Kalau saya dulu saya guna pattern clone stamp tool. Okay. Ataupun pattern. Okay. So dia fixkan lah. Okay. Ni area-area yang ada macam sikit-sikit ni korang boleh je guna blend brush tool ke blendkan dia. Ataupun healing spot tool ke. Healing tool ke. Hilangkan dia. Okay. Tu cara kita delete something lah. Okay. One more thing about AI ni. Canggih tak canggih dia. Dia boleh gabungkan dua footage. Okay. Yang ni kita delete So kita assume kita nak guna lah. Dia boleh gabungkan dua footage. Contohnya footage yang ini. Kita gabungkan dengan satu lagi footage. Okay. Contohnya kat sini ada footage macam ni kan. And then katakan kita download satu lagi footage kat Google. Let's say kita kata street. Okay, street. Town street lah. Okay, street town. And then pergi ke image. Okay, contohlah kita ada image yang mana yang boleh kita combine. Contohnya ni kan. Okay, ni. And then saya copy image. Okay, and then saya download. Letak dekat sini. Oh, besar lah. Adjust size dia. Okay, apa yang AI boleh buat? Dia basically dia boleh gabungkan dua image ni. Contoh kan, okay, kita nak buat macam ni. Okay, klik enter. And then kita letak sini, klik enter. So, dia boleh try gabungkan dua footage ni. Kalau ada dua image atau tiga image berbeza, let's say korang ambil rectangle tool, ambillah mana-mana selection tool untuk buat selection kat tengah-tengah ni. Okay, lepas tu kita generate fill, kita just klik generate. Okay, so dia boleh generate something lah. Okay. So dia akan cuba, AI akan cuba fixkan antara dua image ni, dia akan cuba generate kita satu scene yang kita boleh relatekan antara satu dengan lain. See? Dan kita boleh tengok, korang boleh try banyak sangat solution untuk kita adjust. Okay? Dan kita boleh gabungkan 2-3 picture dengan sekaligus. Okay? So the possibilities is limitless. Kalau kita tak puas hati boleh generate lagi, generate beratus-ratus kali pun boleh. Okay? So kita boleh gabungkan dua footage yang sangat susah kalau kita nak gabungkan, kalau kita fikir. So boleh gabungkan. Okay? Dengan syarat cuba guna image yang kualiti dia sama ataupun kualiti tinggi lah. So that kita tak jadi silap. Okay? Kita juga boleh macam-macam banyak benda saya terlintas. Sebab saya belajar ni, saya discover ni tak ada recently, baru dalam tahun ni juga. Banyak benda pula terlintas. Kita tengok apa lagi Photoshop boleh buat. So antaranya okay, image orang ni. Okay, let's say kita ambil, kita buka dalam Photoshop. Okay, saya boleh select orang ni guna object selection tool. Saya boleh tukar background, the whole background orang ni. Ni object selection tool. Okay, saya boleh select. Okay, let's say lah mula-mula kita nak select orang ni, kita highlight, make sure the whole body is selected. Boom. Okay, AI akan detect. Okay, now kita dah ada selection.
Kita nak tukar background belakang, kita right click, select inverse. Okey, tak payah. Guna yang ini je. Select inverse. Okey. Select inverse, inverted punya selection. Okey, so dia dah select kat luar ni. So apa yang kita buat? Kita ambil generative fill, kita generate. Kalau kita ada prompt, kita boleh generate lake view ke? Kalau kita tak ada image, AI akan try teka untuk kita. Okay, so macam kalau kita tak ada prompt. Okay, tadi saya letak prompt lake view, saya boleh tukar kepada orang ni kepada lake view. Okay, takes time sikit. Dan apa yang bestnya, dia boleh stimulate sekali matahari kat sini supaya nampak mesh dengan orang ni. Okay, benda ni susah nak buat. Bukan susah, lambat, sangat lambat nak buat. Tapi dengan beberapa prompting yang korang guna, korang boleh hasilkan something like this. Okay, so cuba try. Yang bestnya, yang paling saya suka, dia samakan lighting orang ni, lighting asal footage ni, dan dia masukkan source of light tu kepada belakang, which is agak susah nak buat dengan dia punya blending kan. Dan kalau tengok dia punya result pun agak okey lah, boleh lah. Ni pun kita boleh fix nanti. Nampak ada tak cantik sikit kan. Kita boleh fixkan nanti. Ni, kawasan yang tak cantik ni kita boleh fixkan lagi. But anyhow, dia punya result ni sangat bagus dan saya agak impress lah dengan kualiti dia. Okay? Dan orang ni pun kita boleh boleh letak macam-macam lagi. Contohlah kita nak suruh dia pegang pedang ke, boleh, kita boleh buat. Okay. Holding a stick. Contoh kan, saya create satu ni, saya letak kat tangan dia macam ni, panjang macam ni. Okay. And then saya boleh generate fill holding a sword, contoh. Okay. So saya generate. Dan AI boleh tolong saya generate objek ni untuk, okay, saya tengok ada isu dengan guideline sebab benda-benda macam ganas, darah-darah, lucah, kita tak boleh generate kat sini. Okay, mungkin sword ni ada isu sikit lah. Okay, so what about kita generate film holding a stick. Okay, macam ada gun ke, dia ada isu dengan guideline ni. Ataupun gambar-gambar yang root node ke, dia tak boleh generate. Okay. Dan kalau korang try generate juga gambar-gambar yang langgar community guideline dia, dia akan block. Okay, dia akan block korang. Dia akan block account tu. Macam dia tak boleh generate dalam sebulan ke, macam itulah. Okay. See, dia boleh tolong saya generate something like this, yang saya boleh tukar lagi variation kalau saya nak. Okay. Dia stick dia ke depan macam tu. Okay, tak apa, tak berapa intelligent lagi. But it's okay. Nampak tangan pegang stick. Okay. Dan kita boleh generate lagi kalau kita nak. Okay. Dan kita boleh buat macam-macam lagi dengan image ni. Okay. So, apa lagi Okay, footage ni, okay, macam footage orang belakang ni pun, kita boleh select dia. Kita boleh tukar dia kat belakang kan. Kita boleh generate something. Kita juga boleh generate sky saja. Kita boleh generate town saja. Okay, contohlah. Okay, saya nak ambil objek ni, open with Photoshop. Okay, objek ni kita ambil. Hari ni kita makan masa lebih sikit sebab gabung 3 tutorial. Boleh kan? Ambil object selection tools. So saya create sini. Okay, right click. Select inverse. Select inverse. Okay. Lepas tu kita generate fill. Kita buat night city. View. Okay. Kita generate. Okay, sekiranya korang ada footage-footage yang ganas lagi, see, dia boleh generate depth of field lagi. Dia tunjuk image ni tebal.
terang, belakang tu dia blurry kan, blurriness. Kita boleh generate lagi something like that. Okay. Dan dia agak superb lah, canggih lah. Okay. Dengan lighting dia pun dia simulate dan sebagainya. Okay. Contoh, saya ambil belakang ni, saya ambil object selection tool. Object selection tool. Saya select layer ni. Okay, saya select sky ni. Okay. Saya boleh letak night sky with aurora contoh. Okay, tahu aurora? Okay, so kita tunggu. Banyak menunggu session kali ni. Okay. Yeah, it's not perfect, but still decent lah. Okay. It's not perfect, but still decent. Okay. So, korang boleh try. Boleh gabungkan footage. Boleh letak macam-macam lagi. Boleh letak dinosaur ke belakang ni. Okay. Boleh image ni kita boleh drag masuk kan. Okay. Dan kita boleh letak macam-macam lagi. Explore. Cuma ada benda-benda yang dia melanggar community guideline dia tu korang tak boleh create lah. Okay. So, katakan you guys ada orang yang badan dia tak complete, kita boleh suruh AI tolong generatekan juga. Okay, untuk dia. Contoh dia badan dia kena crop ke kat tepi kan, kita boleh generate dan kita boleh highlight kawasan yang kena crop tu dan dia akan tolong generate untuk kita. Okay. And then for me, saya masih bagi kalau quality AI generative ni saya still bagi B lah. Saya tak bagi B plus lagi. It's still okay. Ada yang okay, ada yang tak okay. Okay. But well, you guys boleh try. Dia sangat berguna lah. Ini untuk Photoshop. Okay. So dalam illustration nanti, kalau nak guna illustration yang lebih cartoony, kita boleh ambil je image yang agak macam kartun sikit kan. Contohnya macam animation, city background. Okay. Okay, so contoh korang nak guna animation background ni kan. So korang boleh ambil. Okay. And then kita boleh generate AI menggunakan prompt yang ada ni lah. Okay. Contohnya kita download this image. And then saya open dalam Photoshop. Okay, JPEG kita boleh buka lah. Oh, saya tak nak masuk kat sini. Saya nak masuk dekat download, open with Photoshop. Okay. Okay, image ni dia agak kecil. Okay, bila dia kecil, basically korang kena, sebab dia macam rasterize yang dia kecil kan. So cara dia nak cantikkan dia, korang pergi ke image, pergi ke image size, okay. And then you guys letak dia punya resolution 300, cantik dah. Original size dia. Okay, korang boleh pergi ke size yang lebih besar lah. Contohnya 1366 x 760. Okay. And then ambil resolution dia, letak 300 ppi. Okay, 300. Okay. Klik OK. So image ni akan jadi besar. Okay, dan resolution dia tak terlalu pecah lah kalau kita letak 300 ppi. Okay. Alright. Daripada image ni, you guys boleh drag masuk karakter masing-masing. Okay, letak kat tengah tu ke. Cumanya, sekiranya you guys ada image yang macam ni, you guys boleh support dengan prop lain tak? Contohnya, korang boleh generate airplane ke. Contoh saya ambil ni, bulat. Saya select kat sini. Okay, generate airplane ataupun jet. Okay.
So basically Photoshop dia boleh copy style yang ada kat background ni, dan dia akan cuba matchkan dengan style yang digunakan di belakang. Okay, kalau korang tengok style ni, kalau dalam grafik dia panggil apa ni? Dia panggil cyberpunk. Okay, cyberpunk. Cyberpunk ni ada efek gelap, lepas tu dia ada neon, kontras dia tinggi, dan dia punya ni lebih vibrant lah. Kalau tak pasti cuba Google. Okay, so kita boleh buat, kita boleh generate something like this. Okay, dan kita boleh letak juga sebagai, okay, hati-hati background dia tu, dia jadi hilang kan. Okay, sebagai prop untuk assignment kita. Cuma kena make sure bila korang generate, kita dah tak alih dah lah. Okay, kita dah tak alih lah. Okay, kalau nak buat prompting yang macam ni, dia agak susah. Okay, dan saya tengok image ni pun tak cantik. So cari image yang lebih cantik lagi lah. Dan saya nak jangan ambil objek direct yang copyright. Okay, better korang generate dia sendiri menggunakan AI. Okay, contohlah nak generate dalam Photoshop ni, korang kena combine footage macam saya buat tadi lah. Okay, combine footage macam ni, combine footage. Tapi nak generate paling best dalam Illustrator. Okay, nanti saya tunjuk macam mana nak guna AI dalam Illustrator. Okay, so far ada nak tanya tak dalam Photoshop ni? Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita proceed ke Illustrator punya AI pula. Okay. Alright, cool boleh try. Saya tak pasti 200 CC 2024 ke bawah ada ke tak. Saya rasa macam ada. Okay, sebab saya pernah tengok 2020 berapa tu dia punya ada generative AI. Okay. Okay, now kita go kepada footage Photoshop. Illustrator. Okay, sekarang ada 42 orang je, mana lagi 30 orang. Okay, Illustrator. Okay, Illustrator. Okay, pertamanya Illustrator ni kalau ada soalan dengan something. Okay, so kalau Illustrator, okay, ambil art illustration lah standard supaya kita nak guna color mode, RGB dan sebagainya lah. Okay, so korang boleh pilih korang punya nak resolution, pula, size apa, A4, saya pilih A4 landscape, klik create. Okay, so Illustrator ni best. Okay, okay, Illustrator dia ada beberapa menu. Dia ada scene, dia ada subject, scene, icon dan juga pattern. Okay, kalau kita ambil subject, kita tengok yang ini contoh yang kita create bawah subject. Kita boleh guna prompt yang ada. Contoh kat sini dia bagi select a sample prompt. Okay, ni sample prompt. Okay, korang boleh create subject. Contoh saya ambil sample prompt ni. Dia bagi cute baby dragon blowing fire, character, cartoon, smiling. Semua ni prompt tau. Kalau saya create, dia akan generate untuk saya. Ni prompt ni kalau korang tengok. Cute baby dragon, blowing fire, character, cartoon, smiling. So, ni cara kita tulis prompting lah. Sama juga macam dalam Photoshop pun. Okay. Okay, so karakter dia jadi macam ni, atau macam ni. Dan kita boleh generate lagi. Dan cuba bayangkan macam mana korang nak buat karakter ni kat sini. Susah kan? Okay, jadi korang boleh create karakter from scratch hanya menggunakan prompting macam ni. Okay. Cumanya karakter yang ada copyright macam Iron Man ke, The Flash ke, Superman ke, dia agak macam kadang-kadang dia tak accurate sangat. Okay. Okay, contoh. Okay, banyak lagi prompt. Contohnya macam skull ni kan. Minimal skull with roses and thorny vines. Okay. So kita boleh create. Ni burger ni contoh. A big juicy burger branding. Okay. Dan kita boleh buat. Okay, contohlah saya nak create satu minimalist samurai. Okay. Holding. Biasanya kita letak prompt ni, kita letak koma lah. Holding a sword. Okay. And cyborg. Okay. Now kita generate.
Kita pilih subjek ya, subjek. Subjek ni benda ataupun orang lah. So kita create, generate. Okey, karakter ni lagi detail korang bagi prompting, lagi bagus dia punya generative art. Okey. Okey, ni karakter yang kita ada. Okey, ni dinosaur ni delete dulu. Okey, ni 1, 2, 3. Dan bila karakter ni vector, guess what? Bila dia vector, kita boleh adjust ni tau semua ni. Cumanya dia agak tricky sikit lah nak adjust. Ada yang layer mask, okay? Color, skin ni kita boleh adjust. Okay? Semua-semua ni kita boleh adjust sebab dia adalah properties dia vector. Itu kebaikan dia berbanding dengan Illustrator tadi. Okay? Dan kita boleh klik this character. Kalau kita ada reference image kan, kita boleh generate more, unlimited. Dan kita tengok ada banyak sangat creativity. Cumanya dia macam biasa AI ni masih belajar dan result dia kadang-kadang tak perfect. Kadang-kadang muka tu jadi hancur. Korang kena, kadang-kadang muka tak ada. Macam ni kan, muka tak ada. Well, in terms of design korang boleh follow. Muka tu mungkin boleh tambah kemudian lagi dan sebagainya lah. Okay, so kita boleh create something like this. Okay. Bentuk tangan pun kadang-kadang kena betulkan sih. Tangan ni kena betulkan. Body posture kadang-kadang kena betulkan dan sebagainya. Okay. So kalau ada style macam Disney style ke? Okay, Disney style. Nak buat karakter macam agak-agak Disney sikit, kita boleh masukkan. Okay. Dan styling ni boleh ambil. Contohnya korang ambil styling daripada anime ke, anime style ke, okay. Yang famous lah, cuma macam ni, okay, agak okay, see ada community guideline. One or more words violate user guidelines will remove. Okay. Contohnya macam Disney ni dia ada copyright kan, so dia remove lah. Okay. Mungkin kena cari word-word yang common. Contohnya macam anime ke, cartoon ke, minimalist ke, and so on. Okay. Lepas, kat sini juga ada prompting, detailing. Okay, ni kat sini, detail ni. Lagi korang drop dia kepada 5, more, less, dia lagi bagus lah detailing dia. Detailing dia bagus. Okay. Cumanya dia agak lama sikit nak generate. Okay. For this moment korang boleh try 5, tapi untuk kelas ni kita buat 2 je lah. Detail dia tak terlalu banyak sangat lah. Alright. Okay. Setiap domain yang korang pilih ni, setiap domain ni, subject, scene ni, kalau kita ambil scene, Illustrator bagi prompting. Okay. Select a sample prompt, dia bagi kita contoh. Okay. So kat sini ada contoh, kita boleh generate contoh. Vintage car on a highway, desert sunset, retro poster design. Okay. So kita boleh ambil prompting ni lah. Tapi sekiranya kita ada reference, contohlah ni karakter korang The Incredible. Pernah tengok The Incredibles? Okay, contohlah ni karakter korang. Okay, ni copyright tapi kita try download. And then saya drag masuk ke dalam footage kita. Okay, kita nak create this character. Kita ambil ni. Dia panggil style picker. Style picker ni. So style picker ni. Nampak ni style picker. Okay, kita klik style picker. Kita klik pada objek ni. Boom. Okay, dia kata your selected style has been added to style picker. Okay, jadi kita boleh create karakter superhero. Contohnya woman ataupun superhero girl. Detail lain lah, contohnya long hair, pink color ataupun black color, Blackpink tiba-tiba. So generate. So kita boleh generate something yang kita ambil daripada picker object tu. Okay. Cuma saya try a few times. Dia punya result tak perfect. Tapi okey lah untuk korang buat idea generation. Okay. Untuk buat idea generation. See? Dia boleh ambil
design daripada Incredibles tadi, dia boleh generate satu karakter yang berdasarkan karakter yang kita buat style picker, termasuk dia punya color dan sebagainya. Okay? So korang boleh generate nak buat apa-apa bergantung pada prompting ni lah. Dan bila dia AI, bila dia vector, ni semua ni adalah vector, semua vector properties. Kalau saya zoom, okay, kita boleh adjust ni, everything ni kita boleh adjust sebab dia vector. Okay? So, well, korang boleh adjust lah ikut kesukaan korang. Okay? Contohnya kalau karakter ni, okay, korang ambil yang ni, dia ada kat belakang ni, dia ada macam putih ni kan, which is korang tak nak yang putih belakang ni kan. Okay, so boleh, well, kita boleh right click, ungroup everything. Kita boleh cari, ungroup lagi. Kita boleh cari kawasan ni. Okay, kita boleh delete kalau kita tak nak. Okay, well, kita create satu benda macam ni. Okay, which is bagus lah. So style picker tu kita boleh ambil daripada karakter kita atau karakter mana-mana kat luar untuk kita generatekan karakter kita. Okay. Okay. Lepas tu korang juga boleh generate scene. Saya paling suka subject. Saya suka semua. Okay. Scene. Okay. Scene pun korang boleh ambil daripada image kalau ada reference image macam saya buat tadi. Okay. Dan korang boleh create korang punya imaginary scene. Okay, contohlah forest, okay, with animals slash river, okay, okay, slash nak apa lagi? Cloudy sky, okay. Detailing, korang boleh ambil lah detailing nak besar mana, and then at this moment saya just create generate lah, okay. Okay, biasanya kalau saya create generate macam ni, dia akan generate image yang orientation dia square, bentuk square. Nanti korang tengok ni scene kan. Saya dah pilih scene tadi So this is scene tau, bukan subjek. Dia square. Okay, which is saya rasa, well, kita tak nak square. Kita nak dia bentuk ni kan, bentuk portrait ni kan, landscape ni kan. So kita ambil satu objek, kita lukis dulu objek ni supaya dia bentuk square. Supaya dia bentuk rectangle ni. Okay, bentuk portrait ni kan. Di atas bila objek ni klik, okay, baru kita ambil prompt ni, kita try generate. Okay, baru dia ikut orientasi yang kita nak objek tu. Kalau tadi dia bentuk square, which is korang tak nak lah, dia tak penuh kan, scene tu tak penuh. Okay, so kali ni kita buat dalam bentuk yang ada ni. Okay, again, ini adalah scene yang kita create lah. So kalau korang letak dalam footage korang, ingat tau, every detail yang ada dalam footage tu, termasuk line putih ni, ini termasuk dalam design. So get rid of those line, penuhkan scene tu ataupun crop je image tu. Okay, so penuhkan dia, which is this is the detail yang saya rasa, kalau korang nak buat ni, entahlah, mungkin sampai convo pun tak siap. Okay. So kita boleh generate, dan kita boleh generate juga macam-macam lagi. Kalau katalah kita nak scene ni nampak lebih epic ke, kita boleh type kat sini epic scene ke kan, epic forest ataupun gloomy forest ataupun burning forest. So whatever yang korang create, kita boleh generate scene. Okay. Even object, katakan a sports car moving in a city highway. Okay, kita boleh generate something like that. Okay, so kita create, generate. Dan korang kena try and error. I mean, try satu, jangan puas hati, tengok dulu result lain, generate like mungkin 10 kali ke. Lepas tu kita tengok, kita select, carefully select your ni. Okay, so saya tak nak yang belakang ni. Okay, contoh kan. Okay, ni pun lawa ni. Okay, tadi awak tengok style yang kita ambil ni, dia dah duplicate style yang belakang ni. Sebab style picker tadi masih aktif. Okay, dia akan duplicate style yang belakang. Kalau kita tengok, color yang ada ni pun match dengan objek kat belakang ni. Saya delete objek belakang ni. Sebab dia
awak generate daripada color yang belakang tu. Okay. Which is, well, which is nice lah kan. Boleh do something like this. Okay. Dan kita boleh generate lagi macam-macam. Okay. Seterusnya kita ada icon. Okay. Icon ni untuk generate icon lah. Okay. Contoh kita tengok prompt yang ada kat sini. Okay. Abstract minimal butterfly with gradient fill wings. Okay. Ni prompt yang kita boleh guna. Contoh kalau tak ada idea kan. Okay. So nak buat icon. Geometric sunflower, minimalist mountain. Okay. So kita boleh buat icon macam-macam. Okay. Contohlah korang nak buat inspiration satu kelab kasut kan. Okay. So ataupun kelab multimedia ke, multimedia kelab logo contohlah. Okay. Generate. Saya pun tak pernah gunalah untuk cari idea icon ni. Saya cari idea icon dekat Pinterest. Buat kita try. Okay. So mungkin boleh guna something like this. Ni semua boleh adjust, boleh buang. Okay. Mungkin boleh guna minimalist ataupun nak guna macam dark logo. Okay, dark logo. So kita create generate. There it goes. Okay, so bila kita dapat objek ni, kita boleh je adjust apa yang kita nak, tambah, delete apa yang kita tak nak. Okay, so kita boleh guna this untuk inspiration walaupun dia tak cantik, but well, it's nice. Okay, ataupun korang nak cari idea, okay, nak buat logo, jangan guna direct keyword macam ni. Okay, contoh PC, okay, ataupun personal PC lah, track PC. Saya ada tahu PC, generate. Lepas tu daripada logo PC tu kita develop something. Kita letak text ke, kita letak image ke, kan? Okay. So style PC macam ni. Okay. Katakanlah kita nak macam styling dia agak buruk, tak cantik. So why not kita ambil satu logo yang cantik, kita ambil style dia. Okay, contoh okay, contoh kita ambil logo Lego ni. Okay, logo Lego. Okay. So saya klik copy and then saya paste kat sini. Ctrl V. Adjust the size so that kita boleh compare nanti. Sorry, kenapa trackpad saya ni? Okay. Okay, so kita ambil objek ni. Kita pergi ke properties. Ambil style picker ni. Okay, klik pada objek Lego ni. Okay, and then kita create PC tadi lah. PC punya logo. Make sure dia select icon. Icon. Oh, dia tak copy. Dia tak copy. Okay, tak apalah. Kalau dia tak copy, kita boleh tukar kemudian hari nanti. Okay, see? Kita boleh create something like this, like this, like this. Dia tak perfect, but it's okay lah untuk kita. Mungkin kita boleh tambah teks tepi ni, multimedia club ke, kan? Okay, so nak gabungkan dia, nak jadikan dia embed dengan teks lain ke, kan? Tukar color dia, whatever. Dan kita boleh try macam-macam lagi. Okay. Yang itu icon. Yang lastly kita ada pattern. Okay, pattern ni, okay, kat sini ada macam-macam. Contoh prop, kita boleh letak nature ke, bright, okay, groovy, retro, bright lines and dots. Okay, mungkin saya nak green nature punya pattern. Okay, so saya generate beta. Alright. Lamanya. Pattern mungkin banyak sangat nak create. Okay. See? So kat sini kita boleh, ni footage nama saya delete. Double tap.
New pattern added to swatches. Oh ni, oh okay. Oh dia kena guna swatches. So saya kena guna ni dulu lah. Saya kena draw image supaya pattern ni keluar. Okay. So kita ada banyak pattern nature, kita boleh select. Okay. So well itulah dia. Okay. Dan kalau awak rasa pattern ni terlalu kecil, saya rasa kita boleh adjust size dia ni. Preset. Specify color. Okay, ada vibrant color. Vibrant color. Limit tu, for example, 10 pattern. Okay. 10 pattern. And generate beta. Kita ambil green nature, tapi ada vibrant tu. Macam mana tu? Kita try. Okay, tadi saya create 30 objek. So, dia jadi 30 objek. Tadi saya limit kepada 10 objek saja. Okay. So, pattern dia jadi something like this lah. Okay. So, once kita dah lorek pattern ni, kita boleh adjust size dia, objek ni. Okay. Dia pattern ni dia bukan keluar sebagai objek tau guys. Dia keluar sebagai fill. Okay. So, dia fill macam tu. Dia dipenuhkan. Okay. Right. So, hopefully you guys boleh try and error. Kita dah pukul 9 ni. Sebelum kita tamat. Okay. Well, karakter korang nanti, macam tadi, kalau kita nak generate, tadi kan, saya nak generate tadi kan, scene tadi. Well, kalau karakter tu dalam bentuk portrait, korang kena buat dalam bentuk tegak lah. Kalau dalam kes saya ni, landscape, kita lorekkan dia. Okay. Sir, saya minta maaf. Sir, ada share screen ke? Oh, ya ke? Tak share screen eh? Ada share. Tapi Ya, kena keluar ada lepas tu kena masuk balik. Mana yang tak dapat tu Baik. keluar masuk balik. Terkejut saya. Thank you. Mungkin ada line, siapa yang tanya tadi? Line okay. Line Nurain tak clear kot. Tapi tak apa, saya ada buat recording. Nanti boleh tengok recording ni kalau tak sempat. Okay. Okay. Tolong bagi tahu dah kalau nampak screen stuck ke, entah saya tak share ke kan, tolong bagi tahu Tapi semua tadi nampak semua? Tadi? Nampak. So dalam karakter korang tadi tu, korang boleh buatlah dia letak dalam, okay, let's say korang ada reference image daripada Mobile Legend ke whatever lah. Korang boleh guna je reference image tu, guna style picker tadi macam saya guna. Okay. Kita nak create, ingat kita create scene. Okay. Kalau dalam Photoshop korang kena create macam tadilah, kena create sikit. Okay. Kalau dalam ni kita boleh create the whole bar. Okay. Untuk styling karakter saya tak bagi guna AI. Tapi untuk styling background dia, apa-apa yang korang nak tambah dekat elemen yang kita nak tambah dekat karakter tu ke, saya bagi guna AI. Okay. Okay, contoh kita nak guna saya punya scene adalah futuristic city. Okay. White shot. Okay. Lepas tu night. Mungkin ada epic sky. Contohlah. Okay. Prompting ni pun satu kerja tak. Korang kena study juga. Macam mana buat prompting yang bagus. Okay. And then setting kita tengok. Korang nak detail dia macam mana. Tinggi ke rendah. Okay. And then kita generate beta. So kita tengok hasil dia macam mana. Well, beware dengan kesalahan ejaan. Futuristic city, white shot, night, epic sky. Okay lah. Mungkin karakter korang tu dia adalah robot ke, cyborg ke, apa-apa ke. Okay, korang boleh meshkan dengan tema atau style karakter tu. Okay. Okay. So ini adalah hasil dia antaranya. See. Contoh lain.
Tak berapa cantik Nampak macam dia retrace daripada objek lain. Okey. Okey, tak apa. Keep on trying. Kita create sebanyak mana image yang kita nak. Lepas tu kita matchkan dengan karakter kita. Kalau boleh nanti tambah bayang yang sepadan lah. Okey. Dan minta you guys, janganlah kalau karakter tu dia low angle, tapi tiba-tiba macam berdiri terapung kat tengah ni. Macam tak sama dengan shot yang korang guna kat sini. Okey. Contohlah, contoh macam ni. Saya ambil karakter tadi. Contoh saya ambil karakter, random karakter. Samurai contoh. Okey. Okey, contoh kan. Contoh. Okey, okey. Dan saya nak PNG, ada tak? PNG supaya senang nampak. Okey. Contohnya karakter macam ni kan. Okey. Okey. Ni PNG ke ni? Oh, bukan PNG. Tapi tak apalah, kita saya try dulu download. Okey, dia tak PNG Okey, tapi apa yang saya nak tunjuk adalah okey, let's say karakter tu dia berdiri macam ni kan. Dengan tak ada tempat lantai berdirinya kan. Tiba-tiba dia terapung kat tengah tu. Ataupun dia berdiri tapi tak, awak tengok angle dia. Ni karakter belakang ni dia low angle kan. Tapi karakter ni macam daripada atas angle dia. Jadi dia tak masuk dengan scene tu tau. Faham tak? Kau tak faham? Dia tak match dengan cara dia diri tu. Okay, sepatutnya dia diri macam nampak low angle kan. So korang kena adjust background belakang tu supaya masuk dengan cara dia diri tu. Okay. Tapi kalau karakter tu macam flying ke, okey lah juga daripada low angle kan. Okay, ataupun macam karakter ni. Okay. I don't think dia PNG juga. Dia suruh kita beli. Okay. Kalau kata macam ni nampak macam realistik kan, dia diri kat situ kan. Atas kat tengah ni kan, fokus pada dia. Which is, well, okey lah juga kan, nampak. Macam, walaupun tak berapa tepat sangat position dia. Okay. Tapi tak apa, you guys adjust background supaya dia sama dengan karakter tu. Okay. Dan make sure, kalau macam dia close up macam ni, okey. Ni close up kan. Okay, PNG ke tak ni? Tak PNG juga. Okay. Contoh. PNG. Okay. So kalau macam ni, close up, okey lah kan. Nampak macam dia apa? Menghadap kepada kamera tu. Sorry, kamera dia tengok ada background city kat belakang tu kan. Kalau boleh dia macam ni ke. Kalau boleh dia besar lah. Jangan tenggelam dengan background. Nanti background lagi cantik daripada karakter pula. Saya harap korang faham maksud saya. Maksud saya, kamera angle belakang tu masuk dengan background dia tu. Macam ni, okey. Quite okey. Cuma style dia belakang dengan depan tu agak lain lah sikit. Well, tak apa. Nanti korang tukar style karakter ni supaya lebih match dengan kat belakang tu. Ataupun masa nak buat prompting tu, ambil style daripada sini. Okey, contoh kan. Saya klik sini. Background ni saya ambil. Tapi style picker ni, kita ambil daripada karakter ni. Okay. And then kita generate new. Supaya background dia tu match dengan karakter kita tu. Okay. So dia agak match dengan karakter belakang karakter tu lah. Nampak color dia ada purple, biru apa semua. Dan well, dia nampak lebih match dengan karakter tu. Jangan distort. Hukum dia berdosa distort. So jangan distort. Make sure dia tekan shift lah dalam Illustrator. Okay. So nampak karakter tu lebih vibrant macam ni lah. Tapi dia agak tenggelam dengan background dia. Well, korang boleh buat adjustment macam tambah drop shadow ke, tambah aura kat sekeliling dia ke kan. Letak
glowing ke sikit kat belakang. Ataupun background belakang ni kita gelapkan sikit ke. Okay, adjust dalam Photoshop, gelapkan sikit supaya nampak karakter ni lebih vibrant. Okay, ataupun boleh apply blur effect sikit. Okay, contohnya kita klik kat sini, dekat filter, kita ada illustrator effect. Kat sini ada ni, Photoshop effect, ambil blur, ambil Gaussian blur. Okay, so kita boleh adjust blurriness kat belakang tu lah. Okay, let's say kita letak like, tekan preview supaya nampak. Okay, much better. Okay. Sebab detail belakang dia terlalu detail. Kita nak fokus pada karakter ni. Ya, jadi kalau macam ni, okey lah kan? Okay, Chun. Alright, so that's it. Saya nak buka soalan. Ada tak soalan? Okay, so saya harap korang try Photoshop Illustrator punya Generative AI. Cuma saya tak pasti version yang korang guna sekarang ada ke tak. Well, kalau korang nak beli yang 2024, boleh je beli daripada Shopee. Dan untuk guna Generative AI ni dia tak berat sangat. Dia bergantung pada server. Dan dia tak ambil spek komputer. Kecuali kalau image yang kita generate tu dia terlalu kompleks, dia terlalu high quality. Dia ada isu lah. Okay. Well, itu saja dari saya. Thank you very much semua. Nanti malam ni saya edit sikit video ni. Nanti saya upload dalam YouTube. Nanti saya share dia punya link dalam kita punya group. Sebab saya rasa tutorial ni agak membantu untuk korang explore lah. Okay. Ya, ada soalan tak daripada chat? Saya tak boleh scan. Tak boleh scan Saya tak boleh scan. Ya. Ya, saya. Nanti PM Nomometric tak apa PM saya Nomometric. Right. Baik, sir. Okay, so ada apa lagi kan sebelum kita beransur? Ya. Sir, saya nak tanya. Boleh. Sir, saya nak tanya. Saya tak boleh scan. Tak boleh scan. Siapa yang tak boleh scan, PM saya. Okay, Nomometric. PM saya Nomometric. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Lain, ada soalan sebelum kita? Saya nak tanya. Boleh. Teruskan. Untuk macam saya kan karakter kan. Kiranya Betul. kena create background tu kira interesting lah. Macam rare sikit tu macam mana? Dia, yelah, maksudnya dia kena match dengan karakter tu lah. Tema karakter. Janganlah kalau karakter tu samurai contoh, tapi dia punya background belakang tu Barbie doll contoh. Okey. Dia macam lari Kalau tema. Karakter dia tu macam komik je, belakang tu buat latar belakang tempat tu macam mana? Oh, okey. Awak buat comic strip Saya buat komik strip. Yang setiap kotak-kotak dia tu, awak generate lah background untuk karakter tu, untuk setiap kotak tu. Faham tak? Faham. Kalau dia kat hutan, awak generate hutan, letak kat belakang, lepas tu crop cantik-cantik. Supaya dia tak supaya karakter tu nampak macam appear depan background tu. Faham tak? Kan kalau ada 5 buat generate 5 background, okey. Alright. Lepas tu boleh letak Gaussian blur macam saya buat tadi ni sikit, okey, supaya karakter tu nampak lebih appeal lah. Okey. Okay guys, anything else? Okay, kalau ada apa-apa yang nak jumpa secara fizikal, sebab saya tahu kadang-kadang illustration ni kadang-kadang dia jadi rosak ke, nak kena betulkan ke kan. Boleh jumpa secara fizikal lah pada hari semua hari kecuali hari Rabu. Okay, Rabu tu saya kelas banyak. Dan juga hari ni lah, hari Ahad. Rabu dengan Ahad. Kalau hari lain boleh jumpa. Okay. Alright, so thank you semua. Kalau tak ada apa-apa, kita bersurai. All the best. Perlu diingatkan minggu ke 10 ke 9, minggu ke sebab banyak paper kan. Minggu ke 10 you guys kena hantar line art dengan color scheme, 2 color scheme, okay? At least 2. Kalau nak buat 3, nak buat 4 pun tak kisah, tapi at least 2 color scheme kena hantar kat saya. Kalau boleh buat dalam satu format, satu file. Satu file tu dia ada 3 canvas.
Okay. So tak kisahlah nak buat dalam Photoshop dengan Illustrator, saya terima, atau kombinasi daripada kedua-dua apps tu, saya terima. Kalau selain daripada dua tu, minta approval saya dulu, so that saya tengok dulu lah dia tepati industrial standard ke tak. Okay. So thank you very much semua. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Bye.